Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua penonton. Selamat datang ke siaran langsung Eksplorasi Matematik yang dibawakan khas oleh tim Eksplorasi Matematik Akademi YouTuber dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, bermula hari ini 18 Disember 2021 selama 10 minggu kita akan bersiaran setiap Sabtu jam 5 petang. InsyaAllah akan berakhir pada 19 Februari 2022 nanti. Okey, sebelum kita mulakan segmen khas pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga program kita berjalan lancar seperti yang diharapkan. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, saya Cikgu Syarina. Okey, kalau biasa dengan live Ayu dan juga Admin, okey dah biasa tengok muka ni kan. Okey, selaku moderator pada petang ini akan memperkenalkan dulu ahli konti. Yang pertama tentunya ketua segmen kami iaitu Cikgu Hafsan. Okey, di sini ya Cikgu Hafsan dari Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah Perlis. Jauh ni dari Nun Utara. Okey, kemudian kita ada Cikgu Afiq Ciklah dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu. Okey, di sini, okey nampak dari utara kita pergi Pantai Timur. Lepas tu kita ada Cikgu Khadijah dari SMK Belara Kuala Terengganu. Okey, sama juga dari Pantai Timur. Sini kan. Okey. Okey, seterusnya saya sendiri Cikgu Syarina dari SMK Pedas Negeri Sembilan dan Cikgu Zulaida okey di sebelah saya. Okey, dari SMK Kubur Panjang Kedah ke utara balik kita. Okey, kemudian ada seorang lagi sebenarnya Cikgu Asyariza daripada PPD Kota Star, tapi Cikgu Asyariza hari ni tak dapat bersama kita kerana dia ada mengikuti kursus. Okey? Okey, nampak tak istimewanya grup ni kan? Daripada seluruh Malaysia dan semua kata sekarang ni musim hujan kan? Okey, boleh komen kat bawah ya ke tak tempat awak kamu sekarang musim hujan. Hati-hati kalau banjir. Okey, seterusnya semua murid dan penonton yang bersama kita pada hari ini sekiranya ingin menghantar komen sila gunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Okey, murid yang menyertai segmen khas juga berpeluang untuk mengumpul kredit Ayu. Okey, ini dah biasa kan? Okey, kredit Ayu ini kita boleh tebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat dalam katalog di portal Akademi YouTuber. Okey, pastikan kamu mempunyai ID eDidik Junior dan mendapatkan kod yang akan dikongsi semasa segmen khas ini berlangsung. Okey, demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruangan chat. Okey. InsyaAllah moga siri perkongsian pada kali ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua murid. Okey, mesti anda tertanya-tanya kan apakah agaknya program yang telah dirancang oleh kami semua, tim Eksplorasi Matematik. Okey, bagaimanakah perjalanan program ini yang pastinya akan menjanjikan satu kelainan dari program-program yang pernah anda lihat. Okey, sebelum kita panggil kita punya ketua segmen, cikgu nak share kod yang pertama. Okey, kod yang pertama. Okey, sekejap. Kita panggil ketua segmen kita pula. Okey, kod yang pertama ialah huruf A. Okey, huruf A. Okey. Okey, seterusnya jom kita bersama ketua segmen iaitu Cikgu Hafsan. Okey, di sini Cikgu Hafsan untuk menceritakan serba sedikit berkaitan program. Okey, Cikgu Hafsan. Boleh Cikgu terangkan sedikit apakah pengisian program Eksplorasi Matematik? Okey, program Eksplorasi Matematik ini adalah satu program yang mana kita akan buat secara 3 slot. Pertama, slot eksplorasi zaman. Yang kedua, slot eksplorasi matematik dan slot eksplorasi minda. Kita akan menjalankan eksplorasi dalam bentuk
tajuk-tajuk matematik yang mana pelajar-pelajar boleh buat di rumah bagi meningkatkan kemahiran dan menimbulkan rasa seronok untuk belajar matematik. Okey, insya-Allah. Dengar tu, rasa seronok nak belajar matematik. Kalau selama ni rasa susah, mungkin dengan program ni akan membuatkan anda teruja untuk mendekati matematik. Okey? Okey Cikgu Hafsan, berapa lama agaknya program ini akan berjalan, bila dan di mana? Okey, kita akan buat sesi eksplorasi matematik ni selama 10 minggu dan kita akan buat secara live di channel Akademi YouTuber Malaysia, insya-Allah. Dan jangan lupa siri ini akan dibuat setiap hari Sabtu pukul 5 petang, insya-Allah. Okey, mesti ingat tu Sabtu 5 petang. Okey, selain menjalankan eksplorasi, apakah yang pasti akan membuatkan penonton teruja untuk mengikuti eksplorasi matematik? Okey, kita tim eksplorasi akan menyediakan hadiah istimewa kepada pelajar yang bertuah dan pemenang, dan kita akan bagi hadiah istimewa, yang paling istimewa pada minggu yang ke-10. Jadi hadiah misteri. Jadi kita akan umumkan pemenang pada siri yang ke-10 nanti, insya-Allah. Okey, agaknya siapakah yang terlibat dalam program ini? Okey, yang terlibat dalam program ini terdiri pada para pelajar dan para guru-guru di seluruh Malaysia lah, insya-Allah. Kita akan berkongsi eksplorasi matematik ni, kita akan berkongsi ilmu-ilmu di merentasi buku teks kita, insya-Allah. Okey, saya rasa kita ada video pengenalan untuk sesi eksplorasi matematik. Okey, jom kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Cikgu Hafsan bin Husin, mengajar di Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Matri, Mesri Perlis. Cikgu mengajar subjek matematik dan reka bentuk teknologi bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Syarina binti Abu Hassan, mengajar matematik dan matematik tambahan di SMK Pedas Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Cikgu Khadijah binti Kadir dari SMK Belara Kuala Terengganu. Cikgu mengajar matematik tingkatan 1, 2 dan 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zulaida binti Mat Razli dari SMK Kubur Panjang, Kedah Darul Aman, berpengalaman mengajar matematik selama 23 tahun. Assalamualaikum. Saya Cikgu Afiq Ciklah, sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, dan saya mengajar subjek matematik tingkatan 3 dan bahasa Cina komunikasi tingkatan 2 dan tingkatan 1. Sama saya Cikgu Asha dari PPD Kota Star. Okey semua, kita dah kenal tadi dengan guru yang terlibat dalam eksplorasi matematik. Apa yang uniknya, semua guru ni berasal dari negeri yang berlainan. Okey, tapi masih boleh bergabung untuk memberi yang terbaik kepada kita semua. Okey, jom kita share lagi link live ini agar lebih ramai mendapat manfaat. Okey, semua. Macam mana cuti kali ni? Okey, kemana agaknya kamu dah berjalan-jalan? Okey, boleh tak share dekat ruang chat? Okey, pergi mana cuti ni? Okey, lihat ada nampak apa, bangunan bentuk macam mana? Boleh tak share dengan rakan-rakan guru, dengan rakan-rakan yang lain? Mungkin ada yang belum berjalan lagi kan? Okey, kenapa agaknya cikgu tanya pasal bangunan ni? Okey, jom kita tengok dulu ruang chat. Ada tak yang komen agaknya Cikgu Zulaida? Setakat ni belum ada lagi. Oh, belum ada. Agaknya belum mula berjalan agaknya ya. Okey. Cuma yang komen kat sini tempat yang hujan, ada yang tempat yang dah banjir, itu yang tu ada. Ya, ada tu nampak bangunan sekolah je. Wah, sangat mencintai sekolahnya. Okey, tu ada dah ni. Dia nampak bangunan sekolah je. Okey, tak apa. Okey, kenapa cikgu tanya pasal bangunan ni? Okey, kalau nak tahu lebih lanjut,
Jom kita bersama eksplorasi zaman. Okey, terima kasih kepada ahli tim eksplorasi matematik. Okey, slot eksplorasi zaman kali ini cikgu akan membawa kamu kepada satu tokoh arkitek agung yang paling berpengaruh di zaman dahulu yang dikenali sebagai Mimar Sinan. Okey, nama sebenar beliau ialah Sinan bin Abdul Minan bin Dogan Yusof. Okey, hayat beliau pada 1498 sehingga 1588. Okey, beliau berasal di kawasan Anatolia di Agiras, Kayseri yang berlatar belakangkan daripada keluarga Turki Kristian. Pada tahun 1539, Sultan telah menganugerahkan pangkat Ketua Arkitek Uthmaniyah kepada Sinan. Okey, sejak itu beliau digelar sebagai Mimar Sinan yang bermaksud arkitek Sinan. Masjid Hagia Sophia yang dibina dengan gaya kubah pusat di tengah-tengah 4 kubah menjadi contoh bagi semua masjid yang dibina kemudian. Masjid Hagia Sophia adalah karya Mimar Sinan yang paling hebat di Istanbul. Ia dibina antara tahun 1550 dan 1557. Para arkitek Uthmaniyah sering menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai kayu ukur bagi mereka bentuk masjid-masjid yang lain. Disebabkan itulah kita lihat kebanyakan masjid-masjid di Turki mempunyai reka bentuk yang hampir sama. Cuba perhatikan, sangat menarik kan? Okey, kita kembali kepada negara kita. Setiap bangunan yang dibina mempunyai keunikan yang tersendiri. Tahukah kamu, lukisan pelan dan donghakan sesuatu objek mampu membolehkan bentuk sebenar objek tersebut dapat dilihat dalam bentuk 3 dimensi dari pelbagai arah pandang sebelum projek itu dibina secara sebenar. Jadi kita akan mendapat gambaran awal sesuatu binaan dengan melihat sudut pandang 360 darjah pada paparan 3D. Okey, jom kita lihat beberapa bentuk bangunan menarik yang ada di Malaysia. Salah satunya adalah bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga Malaysia yang berada di Putrajaya yang dikenali sebagai bangunan berlian. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang direka bentuk unik dan sangat menarik. Okey, bangunan berlian ini telah menerima anugerah Asian Energy Award kerana struktur dan reka bentuk menggunakan cahaya matahari secara maksimum. Okey, Indeks Bangunan Hijau Malaysia dan Program Green Mark Singapore juga telah memberi pengiktirafan tahap platinum ke atas reka bentuk yang membolehkan pengumpulan dan penggunaan hujan dengan kadar yang tinggi. Keunikan dan kreatifan seni bina bangunan berlian ini terselah apabila dilihat dari pelbagai arah pandang. Pernahkah kamu melihat bangunan ini? Okey, perhatikan pada video yang cikgu share ini. Okey, tahukah kamu para arkitek khususnya menggunakan pelbagai aplikasi reka bentuk 3D. Antaranya ialah aplikasi AutoCAD, okey, aplikasi SketchUp, aplikasi Lemon, aplikasi Photoshop dan banyak lagi. Okey, namun bersama cikgu pada kali ini, cikgu akan bawakan kamu pada satu aplikasi 3 dimensi yang sangat menarik dan mudah digunakan di kalangan pelajar. Apa aplikasi tersebut? Aplikasi tersebut adalah Tinkercad. Okey, yang menarik aplikasi ini adalah kerana aplikasi Tinkercad ini telah berada di portal D5 di mana pelajar dan guru hanya perlu login portal D5 dan pilih saja aplikasi dan terus pilih Tinkercad. Selain itu, kita boleh terus ke website tinkercad.com dan login saja dengan menggunakan akaun Gmail kamu. Okey? Okey, terima kasih Cikgu Hafsan. Okey, menarik kan eksplorasi zaman itu tadi. Okey, kalau di dalam buku teks dia tak nampak pergerakan. Dekat sini dah ada kita nampak pergerakan 3D. Okey, rasanya kamu dah nampak dia punya gambaran awal apa yang nak dikongsi hari ni. Okey kan? Okey, ada sesiapa yang nak jawab kat sini? Cikgu ada soalan ni. Okey, apakah agaknya bangunan di Malaysia yang menerima Asian Analogy Award? Ini soalan sajalah, nak tengok kamu punya fokus petang ini bersama kami ke tidak kan? Okey, cikgu share kod yang kedua. Okey, kod yang kedua kita adalah nombor, okey sekejap. Tu dia, dah tutup muka cikgu. Nombor 1. Sini, nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, catat sendiri ya. Okey, seterusnya.
Okey, cikgu rasa cikgu pun dah tak sabar nak tahu apa aplikasi yang Cikgu Hafsan nak kongsi ni. Okey, jom kita ke eksplorasi matematik. Okey, kita bersama dengan Cikgu Hafsan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Sharina. Okey, pada hari ini cikgu akan kongsi pada kamu satu aplikasi yang sangat menarik di mana kamu mampu buat di rumah walaupun PDPR kan. InsyaAllah. Okey, cikgu share skrin ya. Okey. Okey, nampak ya? Okey. Okey, ilmu dan kemahiran dalam tajuk yang kita bincang pada petang ini iaitu pelan dan donghakan. Kalau tengok di sini digunakan dalam pelbagai bidang lah. Okey. Pertama, bidang yang kita tahu adalah bidang kejuruteraan. Sangat penting tentang pelan dan donghakan. Selain itu, bidang perindustrian automotif. Kalau tengok di sini memang engineer-engineer akan membangunkan sesuatu prototipe teknologi yang ingin dibina. Sebelum dia dihasilkan secara sebenar, dia akan membuat secara reka bentuk 3 dimensi. Okey, selain itu juga bidang arkitek yang tidak asing lagi. Memang sangat pentinglah bidang pelan dan donghakan ni. Okey, dan bidang reka bentuk grafik. Okey, kalau tengok sini memang kita negara ke arah revolusi industri 4.0. Kalau kita tengok sebenarnya teknologi 3 dimensi ni semakin berkembang dari masa ke semasa. Okey. Dan banyak lagi. Okey, pada hari ini cikgu akan share tajuk. Okey, nampak dah paparan cikgu? Okey. Okey, ini adalah aplikasi Tinkercad. Okey, di mana kamu boleh log in boleh login saja Tinkercad ni. Okey, cikgu sebenarnya untuk yang menyertai kelas cikgu pada kelas cikgu kami pada petang ni, cikgu akan bagi kamu akses kelas kita panggil Tinkercad Classroom, di mana design-design yang telah cikgu bina ini, okey, cikgu bagi percuma kepada semua pelajar. Okey, nanti di akhir kelas nanti, cikgu akan bagi akses kelas Tinkercad Classroom. Okey, di mana kamu boleh guna satu persatu design yang telah cikgu buat ni dan kamu boleh nak ubah warna ke, nak ubah bentuk ke, jadi kamu boleh. Okey, pada petang ini. Okey. Cikgu akan tunjuk sedikit tentang teknikal Tinkercad ni. Okey, sebelum cikgu serahkan design ni pada kamu di akhir kelas nanti. Okey, kita pergi pada kita panggil cara kita nak control Tinkercad ni. Okey. Yang pertama, apa yang kamu nampak sini? Okey. Nampak tak gambar cikgu? Okey, shift. Okey. Ya. Okey, sesuatu objek kamu boleh tarik di tepi ni. Okey, kita ada bentuk lah cikgu bagi untuk intro kepada Tinkercad sebelum kita pergi pada penyelesaian masalah dalam petek di bahagian tajuk pelan donghakan. Cikgu bagi satu tutorial simple untuk petang ni. Okey. Okey, ini adalah contoh kita ambil satu objek saja. Okey. Okey, mouse. Okey. Hidden panel satu. Okey. Okey, nampak ya? Okey, kalau kamu nak zone in, zone out. Okey, cikgu letak. Okey, maksudnya ni antara shortcut key dah. Okey, untuk zone in dan zone out. Okay, kita guna scroll mouse kan? Okey. Ya, betul. Scroll. Okey. Kalau kita nak okey. Ni. Right click. Apa function right click pada ni? Okey, right click adalah untuk kita nak pusing objek ni 360 darjah. Itu fungsi dah. Okey, jadi kamu tahulah function right click. Okey, function left. Okey.
Okey. Okey, function kalau siapa yang ada roda, okey, ni bukan zoom in zoom out. Okey, kalau yang ada roda, yang ada apa dia panggil? Roller tu. Okey, kalau kita zoom in zoom out, dia ada dua function pada roller tu. Bila kamu klik pada roller tu, kamu boleh ubah dia punya kita panggil apa? Kedudukan dia. Okey, kamu boleh ubah. Nanti cikgu tunjuk. Okey, kita boleh zoom in, zoom out. Okey. Klik kanan, pusing. Okey. Klik pada roda, kita boleh move. Okey. Itu antara function yang kamu kena tahulah. Okey, kalau satu lagi Okey. Shift klik kanan. Okey, ni antara selain pada kita guna klik pada roda tadi, kamu klik, kamu nak ubah kan? Okey, kita boleh guna shortcut ni. Tekan shift klik kanan. Okey, tekan shift pada keyboard kamu, klik kanan pun sama. Kita nak ubah. Ni antara shortcut sebelum kita ni lah. Okey. Okey, control G. Apa fungsi control G ni? Okey, control G ni fungsi dia. Okey, apabila kamu nak groupkan antara dua bentuk. Contoh kamu kata, okey cikgu saya nak combine bentuk ini. Okey, kamu masuk. Okey. Okey, contoh, okey. Control G ni maksudnya sebelum control G dia kena control A dulu. Okey, control A. Okey, apa fungsi control A? Control A ni maksudnya kita nak pilih semua bentuk yang ada. Okey, kita boleh highlight macam pun boleh. Dia ada dua kaedah macam ni boleh. Ataupun kamu guna control A. Okey, control A. Lepas tu tekan control G. Okey, tekan control G. Okey, control G ni untuk kita groupkan. Okey. You know Okey. Kamu tekan control G. Okey, automatik objek ni akan digroupkan dalam satu bentuk. Okey, ni dah jadi satu bentuk. Okey, kamu dah menghasilkan satu bentuk. Control G. Okey. Macam mana kalau kamu nak kita boleh nak buat lubang ke pada objek ini? Kita boleh guna. Okey, bentuk ni kita boleh guna bentuk transparent. Contoh okey, kamu nak ambil bentuk mana? Bergantung pada kamu. Okey, contoh kamu kata, okey saya nak ambil ini. Okey, kita boleh pusing bentuk ini. Kamu boleh pusing. Okey, tolak masuk dalam contoh. Okey, kamu tukar objek ni kepada transparent hole untuk kita nak membuat kita panggil lubang pada objek inilah. Okey, menarik. Jadi bila kamu buat tu, okey, dia dari segi dimensi objek ni kita boleh ubah. Contoh kamu kata 30. Okey. Okey. Kan? Okey, bila dah siap, okey kita control A ataupun kamu boleh guna beberapa shortcut lah nak boldkan dia ataupun control A. Okey, groupkan balik control G ataupun objek di atas ni. Okey. Okey, apa yang berlaku? Okey, ada yang bertanya ni dari Pranis Rishin. Betul tak cikgu sebut nama dia ni? Okey, dia tanya macam mana nak letak objek dekat atas. Okey, untuk letak objek ke atas. Okey, contoh kamu nak letak, okey, saya nak letak kon ni di atas ini. Okey, jadi pada simbol ni kamu nampak simbol macam kon kat atas ni. Sebenarnya dia untuk kita angkat dia. Oh, angkat dia. Macam tu. Macam dah. Oh, dia tak boleh direct. Kita kena letak sebelah, naikkan dia Dia akan bergerak secara kita panggil apa? Horizontal. Sama. Dia akan bergerak secara level dia lah. Dia tak akan level dia. Okey. Untuk kita nak naik atas turun, ini. Ni function dia untuk kena naik lift dululah ni. Okey, naik lift turun lift. Okey. Dari segi cara kontrol. Jadi dapat basic kawalan dia, kamu boleh hasilkan pelbagai jenis bentuk. Kamu combine saja objek-objek ini. Jadi menghasilkan bentuk-bentuk yang menarik. Ada pelajar yang cuba buat rumah, ada pelajar yang cuba buat bentuk kereta. Daripada bentuk-bentuk inilah yang mana dia rasa dia nak remove dia punya bentuk tu. Okey, contoh dia kata okey, cikgu saya nak remove dia ni. Okey. Ada yang buat kecil macam ni kan. Contoh okey, dia nak tambah. Okey, nak potong ke apa ke boleh.
Jadi bila kamu dah ni, kamu control A, groupkan dia. Dia akan jadi bentuk tersebut. Okey. Ni dari segi asas dia. Okey, nanti cikgu akan bagi kod kelas tingkat CAT ni, tingkat CAT classroom pada kamu. Kamu akan explore banyak bentuk yang telah cikgu buat untuk kamu. Okey. Pada kali ini, okay, kita kembali pada kelas kita. Okey. Hari ini kita akan memahami tajuk pelan dan donghakan menggunakan Tinkercad. Okey, di sini cikgu okey, jom kita cuba explore sama-sama Tinkercad ini. Okey, cikgu akan sediakan beberapa soalan yang untuk kita gunakan Tinkercad. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey. Okey, kalau tengok di sini, kita akan jumpalah. Okey, lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada catah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z dan catah mencacang seperti mana dilihat arah Y. Okey, objek tersebut macam mana? Okey, objek tersebut macam ni. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah objek yang kita nak tengok. Okey, sekarang ni dalam buku dia akan bagi kamu paparan 2 dimensi macam ni lah. Okey, jadi di Tinkercad, okey, Tinkercad kita boleh tengok paparan ini secara 3 dimensi. Okey. Kita tengok. Okey, bentuk. Memang menarik ni nak ajar murid pelan donghakan kan. Sebab pelan donghakan ni soalan SPM pun ada ni dan ada murid yang masih tak nampak. Okey, jadi kalau guna ni dia akan nampak lah. Okey, ni cikgu letak soalan tersebut di atas cikgu tu. Okey, nampak ya. Okey, soalan yang cikgu tanya tadi. Okey. Cuma Tinkercad ni kita perlu kena ada internet. Syarat dia mesti kamu kena ada internet. Okey. Ini dalam soalan dia diberi 2 dimensi. Okey, dalam kamu boleh tengok, okey, guna shortcut yang cikgu bagi tadi, right click, kita boleh tengok objek ini pada paparan 360 darjah. Okey, nampak? Kamu boleh zone in, zone out. Okey, objek yang kita dah ada ini, kamu boleh tengok. Okey, cikgu kalau nak tengok dia punya tutulan dia macam mana? Okey, kamu klik pada objek ini. Okey, klik pada objek, dia akan keluar ni kan. Okey, tekan pada hole. Maksudnya dia akan convert objek ini dalam bentuk tutulang macam ni. Okey, nampak? Kamu boleh tengok, bawah boleh tengok, nak tengok paparan dari segi dimensi yang belah mana. Okey. Jadi sekarang soalan pertama dia kata okey, pada kalau tengok kat atas tu, okey, unjuran ortogon dari paparan Z. Z pada bahagian atas, maka di sini kamu boleh klik. Okey, di sini cikgu akan ubah dulu. Switch, okey. Tengok pada paparan atas. Macam mana? Okey, nampak? Ini adalah paparan atas bagi piramid. Okey, jadi kamu akan nampak, oh bentuk macam ni piramid pandangan atas. Kalau kita nak tengok balik, kamu boleh ubah. Okey, kalau nak tengok confirm, okey, tekan top ni, dia akan tunjuk kamu pada paparan atas. Jadi, di sinilah kamu akan lukis balik pada soalan yang diminta oleh pada soalan tu lah. Okey, lukis balik objek tersebut di sini. Okey, dan labelkan dia. Okey, dan labelkan. Okey, jadi apa yang kita nampak daripada objek ini, daripada Tinkercad tadi, kita akan tahulah bahawa kita akan nampak K, L, M dengan N, V ni akan berada di tengah-tengah. Okey, pada unjuran ortogon daripada pandangan Y. Okey, kita tengok pada pandangan Y. Okey, pada pandangan Y. Okey, kalau tengok Y pandangan depan kan. Okey, kamu tekan font. Okey, kita zoom out. Okey, nampak? Okey, ini adalah pandangan Y. Okey, jadi kalau rasa tak perhati, terus pusing. Oh, betul lah pandangan Y. Okey, jadi pada pandangan Y kita akan nampak bentuk dia macam mana? Bentuk dia segitiga. Jadi kamu lukis balik di dalam dalam ni. Okey, lukis balik dalam ni. Okey. Tapi dalam kertas soalan jangan warna macam ni. Cikgu warna ni menunjukkan kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Okey. Okey, jadi pada pandangan Y kita akan nampak K dulu baru nampak N kan. L baru nampak N. M. Atas V. Okey. Jelas kan? Okey, kita pergi pada contoh yang kedua.
Okey, contoh Okey, soalan Cikgu kedua. Hafsan, sebelum kita ke contoh kedua, kita pergi kita rehat sebentar dengan iklan. Okey, iklan. Jom Mari. Mai, Eksplorasi Matematik matematik bersama Cikgu Hafsan. Cikgu Khadijah. Bu Zulaida. Syarina. Bu Afiq. Pelbagai hadiah menarik menanti anda setiap minggu. Jika anda setia, pastinya peluang luas menanti anda untuk memenangi hadiah misteri pada minggu ke-10 nanti. Jangan lepaskan peluang ini. Teruskan bersama kami. Bersiaran secara langsung setiap Sabtu jam 5 petang bersama tim Eksplorasi Matematik. Okey, saya nak share dulu. Okey, kita punya kod yang ketiga. Okey, kod ketiga kita adalah nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, kita kembali kepada Cikgu Hafsan. Okey. Okey, kita pergi pada contoh soalan kedua. Nanti kita akan lukis di Tinkercad. Okey, soalan dia hampir sama. Okey, di mana dia minta kita lukis unjuran ortogon bagi objek catah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z dan catah mencancang dilihat daripada arah Y. Okey, objek tersebut macam mana? Okey, ini adalah objek tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada Tinkercad. Okey. Okey, kita pergi pada bentuk tadi. Okey, bentuk dia macam mana? Cikgu on soalan ni. Ada soalan dari Khairul Fitri. Kenapa saya Okey, punya segitiga agak sengit, dia kata. Kenapa saya punya segitiga agak sengit? Ha. Okey, okey. Siap. Cikgu faham soalan tu. Okey, cikgu pangkah balik. Okey, adik Khairul Fitri perlu ubah dia punya kita punya perspektif view. Okey. Mungkin adik Khairul Fitri punya perspektif view okey macam ni. Okey, dia akan nampak sengit. Jadi dekat bawah ni kita perlu switch ke ortografi. Ortografi ni untuk kita tengok dari segi pandangan 90 darjah. Okey, kalau perspektif view, okey kita akan nampak segitiga tu sengit macam ni. Okey, kita tengok. Dia takkan ni lah, dia macam mana? Okey, cuba ubah di sini. Adik Khairul Fitri cuba ubah di sini, switch di sini. Okey, dia akan nampak lebih sharp segitiga tersebut. Okey. Okey, jadi kita pergi pada soalan tadi. Okey, kita pergi pada bentuk dah. Okey, jangan bimbang bentuk-bentuk yang cikgu tunjuk ni cikgu akan bagi pada kamu di kod tersebut, sama ada cikgu akan bagi di akhir sesi ini ataupun akan diberi dalam grup Telegram kita. Okey, jadi di situ kamu boleh terus komunikasi dengan cikgu untuk masuk terus ke grup ini, kelas. Okey, cikgu ambil contoh yang kedua. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus. Tanya terus kenapa. Kadang-kadang dia technical Tinkercad ni dia kamu kena selalu main, kamu akan jumpa. Okey, dah dapat. Okey. Bagus. Okey, kita menjawab pada soalan yang kedua. Okey, bentuk seperti mana tertera di atas kepala cikgu tu. Okey. Kadang-kadang dia loading tu dia ambil masa sikitlah. Dia bergantung kepada kelajuan internet kita. Okey. Okey dah. Ubahlah. Okey. Okey, ini adalah bentuk yang kedua. Okey, bentuk ni kamu boleh ubah. Boleh ubah warna kan, nak ubah warna kan, nak ubah apakah, boleh. Komputer cikgu ni. Okey, kalau tengok bentuk 3D dengan soalan di atas tu, okey, bentuk dia hampir sama kan. Cuma soalan 2D kita hanya boleh tengok perspektif soalan tu.
Tapi dalam Tinkercad kita bukan saja tengok tu, kita boleh tengok arah mana yang kita nak tengok. Okey, jadi soalan minta, okey, tengok pada unjuran oktogon Z, itu pandangan plan dia. Okey. Jadi untuk tengok pandangan plan, okey, sekarang ni kamu boleh lah kalau nak tengok dari segi tertulang dia macam mana. Okey, macam tu. Okey, jadi kamu boleh tengok. Okey, pandangan ini. Okey. Jadi nak tengok pada pandangan atas, okey, boleh tekan di atas ni, top ni boleh, ataupun kamu guna mouse. Okey, tekan top. Okey, ini kita akan. Okey. Maksudnya ini adalah pandangan Z. Okey, ini adalah pandangan Z daripada pandangan atas. Okey, jadi apa yang kamu nampak ini perlu ditransfer ke soalan tadilah. Okey. Jadi masukkan dalam soalan. Okey. Pada pandangan Z. Okey, nampak? Okey, jadi pada pandangan Z tu kita akan nampak apa? Okey, F, A, E dengan D kan? F, E, D, okey. H dengan I kita akan nampak. Okey, J kita akan nampak satu je dia. Okey, C, dan B di bawah. Okey, K kita akan nampak satu. Ini dari segi detail dia, apa yang kita nampak di Tinkercad lah. Okey, sekarang kita nak tengok pada pandangan arah X di sini kan. Okey, arah Y, ni bukan arah X ni terpadam. Okey, arah Y. Maka kamu akan pergi kepada Tinkercad. Okey, pada arah Y kita akan tengok pada depan. Okey, tekan saja phone depan. Okey, kita akan nampak terus bentuk tersebut. Okey. Jadi kamu boleh nampak. Okey, betul. Okey, tengok. Tekan balik. Okey, jadi masukkan terus dalam kita punya soalan terus. Okey, relatekan terus. Okey. Pastikan ada detail dia lah. Pada jawapan kita ni mesti dilukis detail dia. Okey. B, kita akan nampak B dulu baru nampak C. A baru nampak D. F baru nampak E. Okey. Okey, kita pergi pada contoh soalan yang berikut. Okey, soalan yang berikut. Ini soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang berikut, yang ketiga dia tulis lukiskan dengan skala penuh unjuran oktogon bagi prisma tersebut. Catah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z dan catah mencatat sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, macam mana soalan tersebut? Okey, kalau tengok. Okey, yang ni agak keliru sikit. Gambaran dia tu memang bentuk dia tu nampak macam keliru sikit kan. Macam mana kita nak tengok dari perspektif Z dan perspektif Y di sini. Okey. Cikgu, kita pergi pada Tinkercad. Okey, cikgu dah lukis dah bentuk ni secara 3 dimensi. Jadi kamu boleh guna nanti, kamu boleh tengok. Okey. Okey, bentuk tadi. Okey, macam mana bentuk tersebut? Okey. Okey, apa yang menarik bila kamu join kelas classroom Tinkercad cikgu nanti, pertama kamu boleh tanya terus soalan tu. Lepas ni bila dah habis sesi kali ni, kamu boleh tanya apa-apa teknikal berkenaan dengan dia dan kamu boleh share kat cikgu pun boleh. Kamu suruh cikgu check pun boleh. Okey, dalam kelas Tinkercad classroom pun cikgu akan bagi bonus kat kamu. Bonus yang reka bentuk teknologi. Cikgu ada banyak projek-projek reka bentuk teknologi, cikgu boleh share kat kamu. Nanti kamu boleh guna. Okey, kalau tengok di sini. Okey, ini adalah bentuk soalan tadi. Okey, cikgu zoom dulu. Okey, mana soalan tadi? Soalan yang ketiga. Okey, ini adalah soalan yang ketiga. Okey, di mana bentuk dia, kalau kamu tengok dari segi paparan dia pun nampak macam mana atas kecil, bawah besar. Okey, kita tengok dari segi tertulang dia macam mana. Kerangka dia. Okey, itu adalah kerangka dia. Okey, jadi di situ kita akan faham lah. Okey, mana bentuk dia. Soalan minta kita tengok daripada paparan mana. Okey, paparan Z pada pandangan plan, pada pandangan atas. Okey, di mana atas dia punya segitiga tu 1 cm, 1 cm lebar dia. Yang bawah 2 cm, 2 cm. Bila kita tengok pada pandangan atas, bentuk apa yang kita akan nampak? Okey,
Jadi kita tengok. Okey, kita akan nampak bentuk macam tu. Okey, betul tak? Okey, betul. Sebab bila kita pusing balik, di situ kamu akan nampak. Jadi jelas Okey, itu yang kamu kena lukis. Kadang-kadang dalam konteks kita tak nampak view soalan ni. Pandangan atas dia macam mana? Inilah pandangan atas dia. Jadi di situlah kamu akan masuk lukis balik dalam kita punya ni soalan, lukis dan pastikan kita masukkan detail-detail dah yang apa yang kita nampak. Okey, di mana T kita akan nampak dia bersilang dengan Q di bawah. S satu dia saja. P berada di bawah, R pun di bawah di sini. Okey, U di atas. Okey, macam mana kita tengok pada paparan X ni? Okey, paparan X kan. Okey, bucu P ni kita nak tengok macam mana. Okey, cikgu akan tunjuk melalui Tinkercad. Di sini kita akan nampak. Okey. Nanti kalau cikgu tunjuk dan lukis dalam kelas cara 2D kamu tak percaya. Kenapa bentuk dia macam tu? Kita tengok. Kalau paparan 3D kamu akan nampak terus. Okey, pandangan depan. Okey, bentuk apa yang kita nampak? Kita akan nampak bentuk trapezium. Ini kan. Rupanya dia bentuk trapezium. Bila kita tengok daripada pandangan X ini. Kita tengok pada pandangan sebab selalu kita kena tengok dinding yang paling belakang kan. Tu yang kita nampak macam tu. Jadi ada murid yang tak nampak. Jadi kalau kita betul ni memang jelas. Kita tengok, kita pusing balik. Oh betul cikgu. Bila kita pusing balik. Kamu akan nampak. Okey, kita tengok pandangan depan. Amalina tanya, ni soalan form 3, tingkatan 3. Guna sampai SPM Amalina. Jadi penting ni. Betul. Okey, jadi kita tengok pada pandangan depan. Bentuk dia menjadi bentuk trapezium Okey, jadi kita pergi lukis balik dalam kita punya soalan. Okey, kamu lukis. Okey, dalam soalan nanti lukis berserta dengan label dia sekali. Okey. Jangan lukis saja, dia nak tahu kamu punya arah pandangan kamu tu betul. Kalau P kita akan nampak Q bersilang di belakang. S kita akan nampak T, U satu dia dengan R bawah. Okey. Boleh? Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, contoh yang keempat. Yang keempat. Ya. Okey, contoh keempat cikgu nak bagi kod yang keempat lah. Okey, kod yang keempat. Boleh Okey. Kod yang keempat adalah 9. Okey, dekat situ ada keluarkan 9. Okey. Okey, teruskan. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, soalan yang keempat dia kata lukiskan pelan arah Z dan dongakkan arah X dan Y mengikut skala penuh. Okey, skala penuh mengikut jarak yang sebenar lah. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, nampak macam panjang kan? Okey, jadi di sini cikgu lupa nak hiddenkan soalan ni. Okey, cikgu buka soalan ini. Okey, kalau pelajar ada soalan boleh tanya terus cikgu nak. Okey, kita pergi kepada bentuk yang seterusnya. Okey, ikut soalan. Okey, bentuk ini. Okey, nanti kita akan ada eksplorasi minda selepas ni. Berkenaan ditanya soalan-soalan macam ni lah. Jadi kamu kena faham betul-betul perspektif view yang soalan minta. Okey. 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 Kita ada masa berapa minit lagi untuk sebelum masuk? Cikgu Syarina? Kita ada dalam 16 minit lagi. Okey, 16 minit lagi. Okey, kalau tengok di sini, soalan di atas kepala cikgu tu. Okey, ini cikgu lukis secara 3D. Okey, soalan tersebut mengikut dia punya ukuran sebenar dah lah sebenarnya. Okey, tu. Kalau tengok paparan soalan tu, dia buat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Soalan tu tunjuk. Okey.
Okey. Okey, jadi sekarang ni soalan minta untuk kita tengok pada plane Z dan dongakkan S dan dongakkan Y. Okey, jadi kita tengok pada pandangan plane dahulu Z. Okey, pada pandangan Z macam mana? Okey, bila kita tengok pada pandangan Z, kita akan nampak okey, bentuk dah macam tu. Okey. Jadi okey. Nanti jangan bimbang lah, jangan nanti kamu boleh pegang, boleh pusing-pusing je ni di komputer kamu nanti. Jadi berikut. Okey, jadi kita tengok pada pandangan atas. Okey, jadi kita masukkan dalam soalan kita. Dalam soalan kamu kena masukkan detail dah. Okey, masukkan detail dah. Okey, bila kita tengok pada view Z, apa yang kita nampak pada 3 cat tadi? Okey. H kita akan nampak dengan A, C, B, L, K, I, J, P, O dengan M, N. Okey, jarak dia mengikut ni 3 cm dan panjang dia adalah 4 cm. Okey. Jadi kita pergi pada paparan view X, pandangan depan. Okey, pandangan depan kita tengok. Okey, pada pandangan depan kita akan nampak macam mana? Okey, bila kita tengok betul-betul tekan ni, dia akan tunjuk terus pandangan depan kamu. Okey. Nampak? Okey, kalau ubah sikit pun tekan balik. Pandangan depan. Kita akan nampak bentuk pada soalan tersebut adalah bentuk seperti ini. Maka kamu masukkan bentuk ini dalam soalan kamu. Menarik kan? Okey. Jadi di sini kita hanya perlu labelkan dia saja. Kita nak labelkan dia secara detail. Okey, di sini kita nampaklah. Okey. A dengan J, H. Kita akan nampak I di belakang, G dengan P, dengan D dengan M belakang. Okey. C dan L. Okey, B dengan K. Pada jarak yang dinyatakan oleh soalan lah 2 cm, 3 cm dan tinggi dia adalah 3 cm. Okey, kita pergi pada paparan view pada unjuran Y. Dongakkan Y. Okey. Jadi kita tengok. Okey, Y pada view mana? Okey, kalau kita guna solid macam ni. Okey, kita akan nampak dinding. Jadi untuk nampak garis dia di belakang, kita kena transparentkan dia. Kita kena bagi hold-kan dia. Maksudnya hold ni maksudnya nak bagi transparentkan dia. Okey, bila transparent, okey, kalau dalam ni garisan yang tak nampak ini, okey, kalau kita pusing balik. Okey, garisan yang tak nampak ni adalah garisan yang putih-putih ya. Okey, yang terlindung ni, okey, kita ada dua garisan yang terlindung. Satu garisan yang atas ni dan garisan yang bawah ni. Dia terlindung. Okay, bila kita tengok macam ni, di sini dia buat garisan sambung-sambung. Garisan sambung terus kan. Tapi kita kena faham, ini adalah garisan putih-putih. Okey, bila kita lukis dalam soalan jawapan nanti, ini adalah garisan putih-putih. Sebab dia terlindung. Okey, dia terlindung. Okey, jawablah. Jadi, kita letak. Okey, kalau dalam keadaan macam ni, garisan tersebut tak nampak lah. Maksudnya garisan tu putih-putih. Okey, jadi kamu lukis dalam jawapan nanti. Okey, lukis seperti ini. Okey. Okey. Garisan putih-putih macam itulah. Kita akan nampak. Okey, cikgu anjak soalan ini. Okey. Kita akan nampak macam tu. Jadi betul lah apa yang kita nampak tadi. Okey, kalau tengok pada soalan ini. Okey, kita akan nampak. Okey, D, C, D, kita akan nampak C dahulu. Kamu akan nampak yang mana dulu? Kalau B nampak dulu, tulis B dulu. B, A. Okey. Okey. Jadi sempat lagi kita pergi pada satu soalan lagi, Sarina? Lagi rasanya dalam 10 minit je tinggal. 10 minit tinggal. Jadi rasanya kita berhenti di situ je kot, ya? Ya.
Okey, okey semua. Okey, tengok tadi. Menarik kan perkongsian yang telah di-share, dikongsi oleh Cikgu Hafsan. Okey, sebenarnya tajuk ni dia sangat penting. Oleh kerana itulah eksplorasi matematik mengetengahkannya kembalilah. Sebab ini ada dalam soalan SPM tau, kertas 2. Dan kamu belajar sewaktu tingkatan 3. Okey, percubaan baru saja selesai kan? Masih ramai murid-murid yang tidak memahaminya. Okey, apatah lagi bila dia tanya lukis dengan skala penuh pelan. Dia heran, skala penuh apa benda pelan semua dia lupa. Sedangkan pelan tu map kan? Map tu kita pandang dari atas. Jadi sepatutnya kita tahulah apa itu pelan. Okey, cikgu share kod yang kelima sebelum kita ke segmen seterusnya. Okey, kod kelima adalah nombor 3. Okey, nombor 3. Okay, seterusnya kita pergi ke segmen eksplorasi minda. Assalamualaikum. Okay, dengar suara saya? Ya. Right. So, terima kasih Cikgu Sharina, Cikgu Hafsan dah berkongsi ilmu yang baru lah bagi saya sendiri pun. Mau belajar benda ni, Tinkercad sangat menarik. Jadi jom kita masuk ke sesi seterusnya iaitu eksplorasi minda. Saya akan share link untuk sesi petang ini. So, anak-anak pelajar boleh cuba masuk ke laman link quiz wizard untuk kita try tengok games untuk petang ini. Okey, jom kita join games petang ini. Okey, macam yang kita beritahu kita ada hadiah menarik kan? Okey, jom. So, saya cuba share screen untuk tengok pelajar-pelajar yang dah masuk ataupun cikgu-cikgu pun boleh juga nak masuk. Okay, kita dah ada 4 orang peserta. Ada Afka, ada NW, ada Mia, ada Vrishin. Okay, jom ajak kawan-kawan lain lagi. Sambil-sambil tu kita tengok-tengok apakah yang akan ditanya dalam games kali ni. Alright, saya pun ada, peminat cikgu pun ada. Okay, thank you. Amalina pun ada. Alright. So, kita akan mula dalam kiraan 10 saat lah lagi. Kita tengok sambil-sambil tu. Kita ada Taufik, kita ada Mat Husha, ada Varmila. Okay. Okay, Rifli. Okay, dah ada 12 orang. So, jom kita mulakan pada petang ini. Okay, boleh panggil kawan-kawan yang lain. Start. Jom. Hadiah. Jom. Kita akan berlumba petang ini. Tadi dah mengembara banyak tempat. Tengok siapa yang dapat tempat yang pertama dengan kawan-kawan ramai-ramai. Jom. Okay, sekarang ada hadiah lagi, jom. Saya boleh join tak ni Cikgu Afiq? Boleh. Nak juga hadiah misteri tu kan, je seronok sangat ni. Sebab dengar boleh tapi tak ada hadiah. Boleh. Sekarang ni sudah mendahului. Bila menyertai taklah ngantuk sangat kan? Okey, jom. Mana nak tahu nanti ada hadiah percutian ke kan? Wah, menarik ni. Yang misteri tu. Tak tahu tu minggu ke-10. Misteri. Ada misteri tu special. Misteri nama pun. Hujung-hujung mau boleh tahu. Okey, tempat kedua diikuti oleh Afka mengejar Pravinis dengan rapat. Dan Mat Husha. Okay, ini Cikgu Sharina kena buat muzik sendiri ni, tak ada muzik
Tak dengar saya. Kan. Kalau ada muzik tu meriah lagi. Okay. Cikgu Sharina boleh nyanyi. Aduh, jangan. Nanti hujan tak berhenti sampai 2 bulan nanti. Payah nanti. Tak dapat nak jalan-jalan. Okey, dan Terima kasih kepada cikgu-cikgu SMS pun ramai yang menyokong kita hari ini ya. Cikgu Azlin, Cikgu Fatimah, Teacher Rin, terima kasih. Terima kasih semua. Alright. So sambil-sambil tu kita tengok juga leaderboard sekarang didahului oleh Taufik. Taufik Hidayat. Tahniah Taufik. Okey, Cikgu Kamariah pun ada. Okey. Tiba-tiba tak bergerak macam tersekat sebab lain je dia kata. Ya, Cikgu Afiq dari Kelantan. Kelantan kan? Kelantan ke Terengganu Afiq? Cuba teka. Cuba teka. Orang je tu takkan dari Negeri Sembilan macam tu kan? Okey, tahniah Pranif dah dapat 88% Okey, Khairul Fitri kata kalau salah kena undur. Ya, salah kena undur. Macam dam tu lah, dam. Main dam tu lebih kurang. Alright. Okey. Ada yang baru mula ke tu? Ke sebab berundur? Berundur. Oh, main undur-undur. Mungkin terundur dah kot. Terundur dulu. Okey, ada yang ni? Dah ada pemenang? Denda. Taufik sebagai pemenang lah utama dengan 18 saat. Emma yang kedua dengan masa 1.05 saat. Dan Rifdi ketiga dengan masa 0.49 saat. Ataupun kita dah ada pemenang lah kiranya ya. Okey, Ya, jadi pemenang ni, pemenang kita 2 ke 3 orang ni? Kalau lomba lari tu ada 3, tapi saya serah balik pada Cikgu Sharina lah. Mana nak bagi. Cikgu Khadijah macam mana? Mungkin kita boleh pilih 2 untuk minggu ni. 2 yang terbaik kan? Okey. Jadi kita akan pilih 2 yang terbaik. Jadi Taufik dan Hema silalah hubungi. Okey, hubungi Cikgu Hafsan. Mana Cikgu Hafsan? Tu dia. Semua pelajar yang join kelas petang ni join grup Telegram. Okey. Ya. Nanti dan Amalina akan dihubungi dalam Telegram untuk Ya betul. Masuk grup Telegram, ajak rakan-rakan sekelas, ajak cikgu-cikgu sekali. Okey, bagi tahu cikgu kamu hari ni belajar Tinkercad cikgu, senang cikgu. Okey, ajak cikgu ya. Okey. Dan rakan-rakan sekelas, pupus papat semua ajaklah ya. Okey. Okey, kod terakhir saya belum check. Okey, kod terakhir adalah nombor 2. Kita tutup muka Cikgu Afiq sekejap. Okey, nombor 2. Okey. Okey, selesai kod kan? Okey, tapi janganlah beralih dulu ya. Mana tahu kita ada hadiah misteri lah tiba-tiba kan? Okey. Terima kasih kepada Cikgu Hafsan untuk segmen eksplorasi matematik dan eksplorasi minda oleh Cikgu Afiq tadi. Okey, jadi kita harap semua mendapat manfaat lah daripada perkongsian hari ini. Okey, terima kasih ya. Okey, jadi tahniah, terima kasih juga kepada semua penonton yang setia. Okey, setia sampai minggu ke-10. Nanti ada misteri di situ. Okey. Jadi sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe dan share channel presenter kita, Cikgu Hafsan. Okey, dan semua ni lah. Okey, okey. Dan juga ketua panitia kami, Teacher Rin. Okey, hari ni dia ada tetamu katanya ya. Okey. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma serta siri segmen khas yang menarik. Okey, sekarang ni segmen khas banyak Okey. Jom kongsikan portal air ini kepada rakan-rakan guru seluruh Malaysia. Okey, siri eksplorasi matematik ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal AYU. Okey, murid-murid sertai Telegram link Telegram kita. Okey, semoga kita dapat manfaat dari perkongsian ini. Okey, ingat hashtag bermula percuma.
selamanya percuma. Okey, link sijil hanya diberi penghujung segmen iaitu minggu ke-10 nanti ya. Okey, link kredit Ayu terdapat di live chat, masukkan kod yang betul. Username Cikgu Hafsan ada di bawah Okey, sila key in maklumat yang betul dalam masa setengah jam. Okey, sebelum cikgu akhiri segmen, ada tak guru-guru di konti yang nak cakap apa-apa ke, nak beri sepatah dua kata, silakan. Cikgu Hafsan ada apa-apa pesanan? Cikgu Zulaida ke? Okey, berkenaan dengan link Tinkercad Classroom, cikgu akan bagi di grup Telegram. Okey, jadi ambil di situ dan masuk, copy semua apa yang cikgu buat tadi, kamu ambil copy ke komputer kamu, okey? InsyaAllah. Okey, Cikgu Zulaida ada apa-apa pesanan? Pesanan, jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama untuk eksplorasi matematik yang akan datang. Itu sahaja. Okey, Cikgu Afiq ada apa-apa pesanan? Tahniah kepada semua yang dapat join petang ini dan insyaAllah jumpa lagi. Okey, dan Cikgu Khadijah? Okey, Cikgu Khadijah? Terima kasih kepada semua yang menyertai segmen khas Eksplorasi Matematik pada kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami untuk siri-siri yang akan datang sehinggalah siri yang terakhir minggu ke-10. Terima kasih semua. Ya, okey. Sama saja. Okey, teruskan bersama kami sebab nanti kita ada artis jemputan. Nak tahu siapa kena tunggulah sampai minggu ke-10 kan? Okey, jadi pada musim hujan ni, okey, jadi tolong jaga diri, jaga keselamatan. Kalau banjir jangan main air. Okey. Okey, segala yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Sehingga berjumpa lagi dalam siri yang akan datang hari Sabtu jam 5 petang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye semua. Bye semua. Jumpa lagi. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.